Kemudian agak gelak saya, komedinya Najib Razak ni, dia kata cash and king tu ialah rakyat. Jadi rakyat akan dapat tunai dan sebagainya. Kita tidak merujuk cash and king dalam ayat perspektif di politik di Malaysia. Cash and king tu merujuk pada Najib. Najib banyak duit, dapat duit rasuah ke, duit masuk akaun yang dia tak tahu ke. Dengan duit itulah dia menjaga penyokong-penyokong dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terma duit cash and king, tunai itu raja. Maknanya kau ada duit, kau akan jadi raja. Kau akan jadi VIP. Contohnya kita tengoklah, apabila anak Aziz Rahim kaya, ada bodyguard, trafik pun boleh pakai. Patut trafik tu pergi tolong selamatkan jalan raya yang jam, yang tak bergerak berjam-jam. Sebaliknya kerana anak Aziz Rahim ini cash and king, dia ada duit, maka dia gunakan dua trafik untuk menghentikan kereta, menghalang perjalanan anak Aziz Rahim. Ini contoh king, cash and king dalam bentuk junior. Anak Aziz Rahim dan Aziz Rahim sendiri adalah cash and king. Dengan duit dia boleh buat apa saja. Jadi tuan-tuan, soal cash and king ini ialah orang yang ada duit. Siapa ada duit, cash and king. Banyak di dalam UMNO ni, mereka pemimpin-pemimpin juga ada cash and king. Dengan duit mereka boleh membeli pengaruh. Dengan ada duit mereka membelikan orang dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan. Bukannya cash and king itu rakyat. Rakyat ni tak ada duit, nak jadi king apa? Jadi itu yang saya nak kata. Jadi saya duk fikir, kemudian saya lihat dan saya tengok tuan-tuan dan puan, ialah ujah Najib terhadap ekonomi negara ni. Ekonomi negara ini ialah perlulah dibentuk dalam keadaan bukan transformasi, bukan transisi, tetapi perancangan. Betulkan sedikit dari segi perancangan ekonomi. Rakyat tidak bertanah, bagi mereka tanah. Rakyat yang tidak berlesen dalam kebun dan sebagainya. Contohnya sekarang ni, saya dah tengok di Kuala Lumpur ni sekarang, endemik dah berlalu. Kemana perginya gerai-gerai waktu pandemik dulu banyak? Apa yang kerajaan buat, mana dia sekarang? Saya tengok dah tak ada lagi dah gerai-gerai yang berdiri macam cendawan tumbuh masa pandemik hari itu. Semua nak meniaga. Sekarang ni mereka tak meniaga lagi ke? Dah senang ke? Jadi orang-orang inilah yang nak diperbaikan ekonomi dia. Kontraktor-kontraktor yang boleh menjana pekerja. Tapi macam mana nak menjana ekonomi kalau di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sendiri kita lihat apa dipanggil kluster, kita panggil dia punya kelompok yang menguasai tanda-tanda di Kuala Lumpur ni, di Bandaraya Kuala Lumpur, kartel terlalu kuat, yang mana bisnes itu beredar di kalangan mereka. Saya dah senaraikan nama tycoon-tycoon Cina yang mengawal projek-projek bandaraya, dan dia tidak salah. Kartel itu ataupun kluster kontrol projek kat DBKL ni, dia tidak salah. Sebab dia gunakannya syarikat-syarikat Melayu untuk masuk tender. Dia sendiri masuk tender dengan senarai syarikat hampir 15 atau 20. Yang mana kalau dapat dia punya. Orang Melayu dapatlah allowance ke, commission ke dan sebagainya. Saya dah cadangkan kepada DBKL, dan DBKL beritahu saya, pegawai yang di bawah-bawah, dia kata, Datuk, saya dah pernah mencadangkan kami dalam bahagian perolehan ini dah mencadangkan kepada pengurusan tertinggi Dewan Bandaraya, minta mereka hantar akaun 3 bulan, minta nama senarai EPF, minta senarai kalau dia ada pejabat, kontrak pejabat dia di mana,
berapa kaki tangan dia, berapa kaki tangan teknikal dia. Tetapi pengurusan tertinggi bandaraya tolak. Jadi inilah satu masalah yang terbesar. Jadi kita ada beribu kontraktor. Macam mana nak masuk tender-tender ni? Di jabatan-jabatan kerajaan. Semuanya tidak telus. Tidak apa, semuanya ada hanky-panky. Jadi bagaimana nak menjana ekonomi ini? Maknanya kalau nak menjana ekonomi, dia bermula daripada bajet kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri mestilah menjaga secara maksimum integriti tender itu sendiri, bekalan dan sebagainya. Jadi bagaimanakah kita dapat membangunkan negara ini jika kerajaan punya wang untuk membangunkan ekonomi ini disapu oleh kelompok orang saja? Jadi bagaimana taburannya sampai ke tangan rakyat? Tender di BKL, tender itu, tender ini dan sebagainya. Jadi inilah yang kata kita dan begitu juga apabila rakyat niaga ada kilang. Macam perkara yang saya pernah bangkitkan minggu yang lalu, di mana Kementerian Perdagangan Hal Ehwal Pengguna, yang mana ketua susahnya sudah dipindahkan nama Hasnol dan sekarang KSU baru, dia buat keputusan tamatkan orang punya syarikat itu punya lesen pembungkus, kota minyak kelapa sawit dia, dan dengan lesen dan kota itu dia terpaksa menutup kilang dia. 51 mulut daripada 20 pekerja dia yang dah berkahwin, ada anak, dikira dalam 51 mulut bergantung kepada kilang yang membungkus minyak kelapa sawit itu, minyak masak itu. Tetapi tiba Kementerian Perdagangan negeri hantar. Nasib baiklah kilang itu berada dalam Parlimen Bandar Tun Razak. Saya bekas pemimpin UMNO Bandar Tun Razak. Maka saya lawanlah. Bagaimanakah Kementerian Perdagangan dalam negeri tidak membuat keputusan dengan terlebih awal memanggil peniaga itu untuk disoal jawab diberi. Hanya semata-mata kes yang tahun 20 waktu pihak SPRM mencari kesan siapa yang telan minyak subsidi ini, maka syarikat ini adalah di antara senarai yang mendapat minyak subsidi. Maka dia pun ditahan, kononnya dia tidak menggunakan minyak subsidi itu secara betul. Tapi setelah siasatan, SPRM mengatakan bahawa dia terlepas dan tidak ada tuduhan. Tapi apa yang berlaku? Kementerian Perdagangan Dalam Negeri punya pegawai, tak salah saya nama dia Ahmad Rizal ke, telah menulis surat. Itu yang saya kata dengan yang saya post, saya WhatsApp pada Ketua Negara kepada KSU Kementerian ni, pegawai ini dia layak untuk dipindahkan ke Bukit Pelanduk Production itu, iaitu tempat pemeliharaan babi. Dia patut layak menjaga babi, bukan menjaga manusia. Jadi antara kelemahan ekonomi kita sekarang ialah pegawai-pegawai kerajaan, bukan semua. Penjawat awam ini banyak seperti menguruskan manusia ini macam menguruskan babi. Tak ada budi bicara, kira nak jual dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, para pendengar semua, ekonomi negara ini boleh pulih. Pertama sekali, pegawai-pegawai kerajaan mesti bekerja secara telus, secara bersemangat membantu ekonomi negara ini. Berpunca daripada penjawat awam yang mempunyai kuasa untuk memutuskan masalah. Contoh dia, di bandaraya, lesen tu cepatlah. Kalau kita dapat seorang pegawai naik presiden namanya Anwar, dengan muka sombong, dengan muka angkuh, dia tak nak berjumpa orang, bagaimana kita nak selesaikan masalah penjaja ni? Kita hantar WhatsApp, dia tak nak jawab. Yang ini yang disimpan oleh kerajaan, oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur yang nama Anwar tu, yang saya pernah tulis dalam Facebook tu. Dia jaga sosioekonomi.
Dia patut proaktif bagaimana nak tolong orang Kuala Lumpur. Ini berapa banyak orang Kuala Lumpur yang tak dilesenkan. Yang mana belum lagi dilesenkan. Tempat yang sesuai bagi kita, bukan tidak ada otak. Ini yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan. Sebab masalah ekonomi kita ni rosak sekarang ni kerana pegawai-pegawai kanan kerajaan. Umpamanya Kementerian Pertahanan. Saya rasa keadaan sekarang di Kementerian Pertahanan lagi tenat dengan KSU main peranan dalam niaga. Tak ada membantu kita nak buat temu janji, tak nak jumpa. Kontraktor nak bagikan perasaan dia, pandangan dia, tak mau dengar. Tiba dapat Menteri Pertahanan, sambung lagi 6 bulan, patut dia dah berambus. Jadi macam mana? Tadi Najib kata, jangan campur politik ini dan sebagainya. Beritahu dengan Najib, sepupu kau tu di Kementerian Pertahanan tu, yang sambung balik KSU Kementerian Pertahanan yang patutnya pencen. Kenapa? Itu dia. Okey, itu sajalah saya nak cakap. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan kerana kesimpulannya bahawa tak ada buah tangan. Tak ada buah tangan dalam debat tadi. Baik Anwar, baik Najib. Dia lebih kepada macam tim senario lah. Apa? Yang tu. Sepatu apa tu tengah lawak. Kita dengarlah lawak dua orang. Solutionnya tak ada juga. Yang seorang ketua perbankan bolehlah bersuara dalam parlimen. Yang seorang waktu dia jadi Perdana Menteri pun tak buat apa-apa kepada rakyat. Dia pun jaga kroni dia. Contoh yang terbaru, ini saya terima mesej daripada seorang syarikat S5. Syarikat itu dah bertukar ganti. Dulu kepunyaan kroni Najib, yang buat S5 ni. Kemudian itu bertukar kepada menantu Muhyiddin, Adlan. Tu. Tahu tuan-tuan, syarikat tu sekarang kaki tangannya dah 2 bulan tak dapat gaji. Hari raya baru ni syarikat tu, tapi syarikat tu ada kontrak dengan kerajaan. Tapi tak membayar gaji. Jadi saya belum nak tulis lagi itu. Itu sajalah. Jadi mana-mana yang tuan-tuan semua komen negatif terhadap saya, yang akan datang tuan-tuan tak jumpa lagi ya. Jadi saya tergajak tuan-tuan keluar daripada saya punya media. Saya cakap terus terang. Bila saya tulis, saya bukan nak like. Saya ikut cakap Mark Zuckerberg. Apa pendapat anda? Itu pendapat saya. Kalau anda setuju, alhamdulillah. Tapi jangan kutuk saya. Kalau kutuk saya tergajang keluar. Mampuslah. Kan? Saya anggap mereka ni semua tak ada beben lah. Kalau beben, tentulah dia ada tertib dan sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa.